ولنا برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmat dan kasih sayangnya kita masih dipanjangkan umur, kita masih diberikan rezeki. Selagi mana kita masih diberikan rezeki dan umur, bererti itu adalah satu kesempatan yang sangat berharga buat kita untuk kita memperbaiki kehidupan kita hari demi hari. Orang yang terbaik itu adalah orang yang hari ini lebih baik daripada hari semalam, dan juga dia berazam hari besok adalah lebih baik daripada hari ini. Tapi kalau orang yang merasa dirinya dah okey, dah selesa, itu yang agak berbahaya. Allahu Akbar. Saya pesan untuk diri saya juga. Itu sebab pentingnya Allah Subhanahu wa taala tunjukkan, Allah Subhanahu wa taala ceritakan dalam Al-Quran, manusia ini perlu diperingatkan. Wazakir, berilah peringatan. Wazakir, berilah peringatan. Kerana sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang yang beriman. Itu sebab pada malam ini kita sama-sama memperingatkan, terutama untuk diri saya juga dan untuk kita semua. Kita akan terus sambung dengan beberapa hadis Nabi SAW mengenai amalan-amalan yang Nabi tunjuk ajar kepada kita. Kadang-kadang kita ni terlepas pandang. Allah Ta'ala dah bagi saya umur 30 lebih, tuan-tuan Allah Ta'ala dah bagi umur 40, 50, 60, 70 ada. Kadang-kadang banyak benda-benda yang kita dah belajar pun kita lupa juga. Itu sebab pada malam ni sama-samalah kita mengambil manfaat. Mudah-mudahan pengorbanan sedikit yang kita korbankan masa kita antara maghrib dan isyak. Ada orang dia maghrib dan isyak ni waktu yang pendek ini dia gunakan untuk duduk kuliah. Masya Allah, Alhamdulillah, satu pengorbanan yang besar. Ada orang musim-musim begini dia seronok tunggu apa berita politik hari ni, kan? Dia tunggu berita lepas maghrib. Allahu Akbar, kan? Tapi Allah Subhanahu wa taala gerakkan hati kita untuk sama-sama kita dengar hadis Nabi SAW. Tahniah tuan-tuan, dan kita doa pada Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala beri kita istiqamah berterusan insya-Allah. Daripada Jabir radhiyallahu anhu, ia pernah menuturkan bahawasanya Rasulullah SAW bersabda, Idza awar rajulu, apabila seseorang itu datang, ila firashihi, ke tempat tidurnya, ibtadarahu, maka datanglah dua makhluk. Kan hari ni tuan-tuan, kita semua orang ada waktu tidur dia. Bila waktu tidur dia? Malam. Kalau orang malam dia tak tidur betul-betul, tuan-tuan, tak tidur berkualiti, kan? Siangnya dia jadi macam lalok sikit, kan? Atau dia jadi macam pening sikit. Itu sebab malam ni kalau boleh tuan-tuan tidur. Kalau ikut kesihatan yang kita selalu dengar, yang kita pernah terbaca, lihat video-video doktor-doktor ni, malam ni paling kurang 6 jam. Itu paling kurang. Dan saya pun dapat rasakan, saya kalau kurang 6 jam tidur, dia lain macam. Dia pagi tu kepala kita macam ting-tong sikit lah, bahasa mudah dia, macam ada serba tak kena, kan? Dalam masa yang sama juga tuan-tuan, kadang dah 7 jam pun masih mengantuk lagi, kan? Kalau mengantuk lagi tu, ada something wrong lah tu tuan-tuan. Cek dah gula tu macam mana, kan? Allahu Akbar. Jadi sunnahnya Nabi SAW pun ada sarankan kita, malam pun tidur, siang pun tidur. Siang apa namanya tidur? Qailullah, kan? Qailullah, yang afdalnya bila? Sebelum zuhur. Tapi kalau nak buat lepas zuhur pun termasuk qailullah juga. Tapi yang afdalnya sebelum zuhur itu, 1 jam, setengah jam. Kalau kami dulu tuan-tuan, masa sekolah tahfiz dulu, sekolah tahfiz dulu, memang waktu habis kelas 11.30,
Rehat-rehat 9.45 semua dah kena tidur. Kalau tak tuan-tuan, kalau tak tidur tengah hari malam lepas maghrib tu memang mengantuk lain macam. Mengantuk. Kan. Masa sekolah tahfiz tu memang kerjanya mengaji aja siang malam. Jadi kalau mengantuk tu kena berdiri lah. Jadi cuba tuan-tuan try tidur lepas zuhur. Kalau tuan-tuan tidur, insya-Allah kuliah maghrib segar je mata. Kan. Tapi kalau lepas zuhur tu tuan-tuan tak tidur, ataupun sebelum zuhur tuan-tuan tak tidur, kuliah maghrib pun dia rasa nak tidur je. Kan. Dengar datang dah ngantuk dia tu. Tapi kadang-kadang yang pelik tu ngantuk tu lepas maghrib je. Lepas isyak ada segar balik tu. Lepas isyak ada segar balik, nanti pukul 12 baru kita boleh tidur. Kita susun balik jadual kita. Sekurang-kurangnya kalau tuan-tuan tak ada kerja, lepas zuhur kita tidur kan sekejap, ataupun sebelum zuhur kita tidur. Kalau lunch break dulu kita tidur. Nabi SAW pesan dalam hadis ni, ada dua makhluk yang akan datang ke tempat tidur kita sebelum kita tidur. Jadi ada amalan yang Nabi ajar. Hadis ini ada diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim. Imam Abu Ya'la pun ada sebut, Imam An-Nasai pun ada sebut hadis ni. Ada dua jenis makhluk yang akan datang apabila kita sampai ke tempat tidur kita. Yang pertama, malakun. Siapakah malakun? Malakun, malaikat. Yang kedua, lawannya malaikat siapa? Syaitan. Ada dua makhluk yang akan datang. Yang pertama, malakun wa syaitanun, malaikat dan juga syaitan. Faqala al-malak, maka berkatalah malaikat, ikhtim bi khair. Malaikat berkata, akhirilah harimu dengan kebaikan. Malaikat datang, kita tak dengar tuan-tuan. Kalau kita dengar ada orang tiba-tiba sebelum kita tidur, kita tak dengar. Kalau tiba-tiba kita dengar macam mana? Meninggal kita. Bahasa mudah yang terkejut kita. Tapi dalam hadis ni malaikat seru kita. Kita nak tidur tu malaikat seru kita. Wahai Muhammad Uzair bin Fuad, kan. Wahai sekian-sekian nama Kamaruddin bin Jamaluddin, akhirilah harimu dengan kebaikan. Malaikat berseru, tapi kita tak dengar. Kalau kita dengar tuan-tuan, pening kita, Tanjung Rambutan nanti. Wa qala syaitan, dan juga satu lagi malaikat dan satu lagi makhluk datang juga. Siapa namanya? Syaitan. Apa dia kata? Ikhtim bisyar, akhirilah harimu dengan keburukan. Sebagaimana kita tahu, malaikat ajak kepada kebaikan, syaitan pun ajak kepada perkara yang tak baik. Nabi SAW sambung hadis ni, fa in zakarallaha thumma nama batal malaku yakla'u. Batal malaku yakla'u. Maka sekiranya seseorang itu yang dia tidur dan dia tidur dalam keadaan sekiranya dia berzikir kepada Allah Ta'ala, dia ingat Allah Ta'ala, fa'in zakara, maka apabila dia mengingat Allah, thumma nama, kemudian dia tidur, batal malaku, maka malaikat pun akan menjaga dia. Dengan syarat dia sebelum tidur kena zikir. Kita ni tuan-tuan sebelum tidur kita buat apa? Kan? Allah, kadang ada daripada kita sebelum tidur depan TV pun ada. Sambil tengok movie tidur. Allahu Akbar. Agak-agak itu kita mengikut seruan siapa tu? Kita mengikut seruan syaitan ke mengikut seruan malaikat? Kalau seruan malaikat tadi dia kata apa? Akhirilah harimu dengan zikir. Itu sebab kita ni tuan-tuan sebelum tidur banyakkan zikir. Kalau tak mampu nak zikir, pun dengar ceramah ke sebelum tidur, ambil handphone. Kadang-kadang kita sebelum tidur cek WhatsApp lah, cek Facebook lah, tengok video tu video ni, sampai lupa kita nak zikir, sampai lupa kita nak ingat Allah. Dan apa doa yang paling mudah? Bismillahumma ahya wa amut. Maka kalau orang itu sebelum tidurnya dia itu berzikir, maka dia tidur dalam keadaan dijaga oleh para malaikat. InsyaAllah malam tu tuan-tuan, kadang-kadang kalau ada perompak datang ke, InsyaAllah Allah Ta'ala akan jaga kita dengan terjaga kita. Kan tiba-tiba terjaga. Kokot malam tu ada tikus buat projek ke, rumah kita ni kan ada banyak tikus tuan-tuan. Dia gigit ni pintu. Kan? Rumah saya belakang masjid. Belakang masjid pun ada tikus. Kita memang tak boleh tinggal
tong sampah kita kalau ada kat rumah, kalau ada makanan lupa kita nak siap-siap letak luar, memang dia bau dia datang. Pintu yang keras-keras macam tu pun kita tak sangka dia boleh gigit-gigit jadi lubang. Allahu akbar. Mudah-mudahan dengan kita berzikir ni Allah Taala jaga kita daripada makhluk yang nampak dan juga makhluk yang tak nampak. Ini lagi bahaya ni, makhluk yang tak nampak. Fa idza stayqadha qala al malak, maka orang yang dia tidur, sebelum dia tidur tu dia berzikir, maka dia akan dijaga malaikat. Fa idza stayqadha, maka tatkala dia bangun daripada tidur, qala al malak, maka berkatalah para malaikat, iftah bi khair, selamat datang. Maksudnya pembukaan, iftah, bukalah harimu dengan kebaikan. Kalau kita tidur berzikir tuan-tuan, barulah mudah kita nak bangun subuh. Kita tak nampak sebab bila kita bangun subuh tu para malaikat dah sambut kita dah. Alhamdulillah, silakan bangun, baru mudah kita nak bangun, insya-Allah. Kalau sebelum tidur tu kita baca doa, kan, kita berzikir. Tapi kalau sebelum tidur kita tengok bermaksiat pada Allah Taala pula, yang sambut kita siapa? Syaitan. Wa qala syaitan. Dan syaitan pun berkata dalam keadaan sedih. Bila kita tidur tadi kita berzikir, kita dijaga malaikat. Bila kita bangun, malaikat pun kata selamat datang, kamu mulakan hari kamu dengan kebaikan. Maka syaitan pun berkata dengan sedih, iftah bisyar, mulakanlah hari kamu dengan keburukan. Tapi dia tak berjaya. Tapi dia tidak berjaya. Fa in qala alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi wa lam yumisha fi manamiha, maka Nabi SAW teruskan hadisnya dengan membaca ini doa yang ada dalam hadis ni. Jika seorang tersebut membaca doa ketika bangun daripada tidur, segala puji bagi Allah yang telah mengembalikan rohku kepadaku dan tidak mematikannya ketika aku tidur. Ataupun tuan-tuan, apa doa mudah bangun tidur? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Dalam satu hadis yang lain. Tapi hadis ni ada bentuk lain sikit. Alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi wa lam yumisha fi manamiha. Dia punya terjemahannya pun lebih kurang dia. Segala puji bagi Allah yang mengembalikan roh aku dan tidak mematikan aku dalam tidur aku. Lebih kurang saja. Kalau kita baca yang alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama tu, segala puji bagi Allah, alhamdulillahilladzi, zat yang ahyana, yang menghidupkan kami, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana, selepas mematikan kami, mati yang sementara ketika tidur, wa ilaihin nusyur, dan kepadanya kita akan kembali. Kita ni tuan-tuan kadang-kadang banyak orang ingat doa sebelum tidur, banyak orang amal. Tapi banyak orang yang dia tak amal doa selepas bangun daripada tidur. Itu yang banyak orang lupa. Kita bangun daripada tidur tu kena bersyukur pada Allah Ta'ala. Betul-betul kena bersyukur. Sebab apa tuan-tuan? Sebab banyak orang tidur dah tak bangun-bangun banyak. Maknanya kita tidur, bangun tu kita bersyukurlah pada Allah Ta'ala. Ya Allah, selepas kita tidur 7-8 jam tu kita tak ingat apa pun. Kadang mimpi kita pun kita tak ingat. Lama tu kita tidur tu. Sampai orang ada gelar kita tidur mati. Kan? Betul-betul tidur. Tapi dengan nikmat Allah Ta'ala, dengan perlunya kita bersyukur pada Allah Ta'ala, patut-patutnya bangun tu ucapkanlah Alhamdulillah. Kan? Ini kadang kita Alhamdulillah pun kita tak baca. Kan? Orang banyak sebelum nak makan, Masya Allah, semua ingat nak berdoa. Makanan pula datang sedap-sedap. Kan? Lepas tu free pula. Doa lu, Alhamdulillah, Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Bagus. Tapi lepas makan, kan? Lepas makan, ciao gitu je, balik begitu je. Kadang orang lupa nak doa berjemaah lepas makan tu. Sebelum makan alhamdulillah boleh berjemaah. Bila habis makan tu, okey aku balik dulu okey nanti jumpa lagi insya-Allah. Terima kasih tuan rumah, terima kasih. Padahal kita tak, patutnya kita salah seorang ingatkan. Jom sama-sama kita baca doa selepas daripada makan. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana muslimin. Segala puji bagi Allah, alhamdulillahilladzi at'amana, yang telah memberi kami makanan, wa saqana, memberi kami minum, wa ja'alana, jadikanlah kami minal, wa ja'alana muslimin, jadikanlah kami orang yang
Islam, orang yang beriman, orang yang Muslim. Kan? Itu tanda kita bersyukur. Hari-hari tuan-tuan, hari-hari kita ni tuan-tuan makan berapa kali? Kan? Makan berapa kali kita? Allahu Akbar. Kalaulah Allah Ta'ala tarik nikmat makan kita tuan-tuan, banyak orang tak boleh makan, tengok. Kan? Duit ada, harta ada banyak, tapi tak boleh makan. Begitu juga dengan tidur tuan-tuan. Kan? Nikmat tidur ni Masya Allah. Ngantuk itu adalah satu kesakitan. Ngantuk tu satu kesakitan. Tuan-tuan pernah tak ngantuk tapi paksa juga tak nak tidur? Kan seksa tu. Kan? Tengah mengantuk betul, nak juga drive, nak sampai rumah juga, sikit lagi 10 minit yang sampai rumah. Rasa macam menguap-menguap pun tak hilang-hilang ngantuk kan. Tapi bila dapat tidur tu adalah satu ubat. Tidur 8 jam puasnya Masya Allah. Tapi kita tak baca doa, tak baca, habis tidur tak baca doa. Mana tanda kita syukur pada Allah Ta'ala? Kan berapa banyak orang yang tidur pun tak boleh tuan-tuan. Kan kita ni tuan-tuan tak merasa nikmatnya sehat tu, nikmatnya tidur tu selagi kita tak diuji. Kan kita ni tak merasa nikmatnya tidur selagi kita tak diuji. Siapa kat sini dah pernah ada uji tak boleh tidur, penyakit tak boleh tidur? Ada sini? Apa ubatnya? Saya pun tak tahu. Saya dulu pernah kena penyakit juga, tak boleh tidur. Geram tu, tak boleh tidur. Rasa macam tension gitu kan. Pejam mata, tutup lampu, rasa macam panas dah hidupkan aircon. Bila hidupkan aircon tersejuklah pula. Kan? Matikan balik aircon, tak boleh lelap juga. Kita dah fikir dah, besok ni ada kerja, besok ni dah masuk kelas. Kan? Tension dia tu lebih. Orang kalau tak boleh tidur tuan-tuan, dia tension, boleh jadi gila. Itu sebab tuan-tuan bersyukur pada Allah Ta'ala bila Allah Ta'ala bagi kita boleh tidur ni. Kalau boleh tidur dekat kuliah pun kita bersyukur jugalah tuan-tuan. Kan? Ada orang dekat kuliah pun tak boleh tidur. Tapi biasanya tuan-tuan, kalau orang tak boleh tidur dekat rumah tu, cuba try bawa dia dengar khutbah Jumaat ke. Kan? Dengar kuliah maghrib ke, kuliah subuh ke, dia automatik. Tapi nak ceritanya tuan-tuan, kalau tak boleh tidur, saya dulu pernah masa belajar dulu tak boleh tidur. Malam tak boleh tidur. Dekat kelas mengantuk. Tu yang geram tu. Dekat kelas bukan main mengantuknya. Bila sampai asrama tak boleh tidur. Allah Akbar, berapa jam semua kawan tidur, kita tak boleh tidur. Masa tu memang kita tak tahu apa masalahnya. Sampai minum ubat batuk. Bila minum ubat batuk dah tertidurnya panjang pula. Tidurnya panjang, nanti dah terjaga pun dia punya lalok tu ada lagi. Tak boleh tidur ni pun satu penyakit tuan-tuan. Kita dah fikir dah, ini kalau tak boleh tidur ni nanti masuk kelas mesti mengantuk. Betul, mengantuk, ustaz nampak pula, kena berdiri pula, angkat buku, pegang kitab. Dah tension tuan-tuan. Banyak orang tak boleh tidur tuan-tuan. Tu sebab kita boleh tidur tu dah satu nikmat dah. Apa tanda kita syukur pada Allah Ta'ala kadang? Doa pun kita lupa baca. Allahu Akbar. Doa makan, banyak orang tak boleh makan kan? Kita semua boleh makan. Kan? Apa lagi doa makan yang selalu orang lupa? Ada hadis Nabi bagi tahu, doa kalau kita dapat makanan percuma. Doa kalau kita dapat makanan percuma. Kan kita ni selalu dapat makanan percuma. Tuan-tuan, dekat masjid kadang-kadang ada orang letak makanan. Lepas sembahyang Jumaat ada orang letak makanan. Doa makan lain, doa dapat makanan percuma lain lagi. Nabi ajar. Sebab apa? Bila kita dapat makanan percuma, kita bersyukur pada Allah Ta'ala dan kita berterima kasih kepada orang yang memberi. Kita mendoakan kepada orang yang memberi. Apa dia doa dia tuan-tuan? Allahumma at'im man at'amana, Allahumma at'im man at'amana wasqi man saqana. Kalau doa biasa, doa makan, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar, bismillahi wa barakatillah. Kan? Lepas tu doa orang beri kita makan lain lagi. Allahumma, ya Allah, at'im man at'amana. Berilah orang yang beri makanan ini makan. Wasqi man saqana. Berilah orang yang beri minum ini minuman. Maksudnya apa? Kita doakan Allah Ta'ala bagi lagi dia murah rezeki. Kalau tuan-tuan lupa, tuan-tuan, doa Arab dia doa Melayu lah. Ya Allah, berilah makanan yang, berilah rezeki yang luas, ataupun berilah makanan kepada orang yang beri makan kepada kami. Ya Allah, berilah minum kepada orang yang beri minuman kepada kami. Minuman di syurga ke, makanan di syurga ke, doakan. Biar ada rasa terima kasih kita kepada hamba Allah. Bila kita berterima kasih dengan makhluk, berarti kita bersyukur kepada Allah.
Lain doa dia tuan-tuan. Amalkan tuan-tuan. Ini benda yang hari-hari kita lalui. Saya cakap pun untuk diri saya sendiri, kadang saya pun lupa juga. Kan? Doa masuk tandas contoh. Alhamdulillah banyak orang ingat doa masuk tandas. Kan dia lupa tuan-tuan doa masuk tandas apa dia? Kan? Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Aku minta perlindungan daripada syaitan jantan dan betina. Kan? Doa masuk tandas banyak orang ingat. Tapi doa keluar tandas ni tuan-tuan. Doa keluar tandas ni. Kita ni keluar dari tandas, sepatutnya kita kena bersyukur betul-betul pada Allah Ta'ala. Tuan-tuan pernah tak merasa tak boleh nak kencing? Penyakit tak boleh kencing. Ataupun lah tuan-tuan balik kampung musim perayaan nanti ataupun musim mengundi nanti, nak terkencing sangat sampai dekat highway Arenar beratur panjang pula. Aduh, rasa macam benda tu dah terbuka berapa cm dah. Kan contohlah. Kan macam nak bersalin dah. Kan dah terbuka berapa cm dah. Sikit je lagi dah hujung-hujung dah ni. Masa tu tuan-tuan dah rasa, ya Allah, kalaulah aku boleh kencing ni betapa leganya aku. Benda tu sesekali je berlaku dalam hidup kita. Kita sehari-harian kita tuan-tuan, dekat rumah kita ada toilet, mudah nak pergi tandas. Berapa kali kita pergi tandas toilet? Mungkin 10 kali lebih ada. Sebab kita ni bukannya makan sikit, sebab kita ni jenis yang sikit-sikit makan. Kan? Sikit-sikit toilet juga. Kadang-kadang masuk tandas pun kita dah lupa dah. Allah, apatah lagi keluar tandas. Banyak orang tuan-tuan, dia tak boleh nak keluarkan pun dia punya apa yang ada dalam perut. Penyakit, macam-macam penyakit kan. Allahu Akbar. Batu karang. Kan, cuba tuan-tuan rasa macam mana. Saya dulu pernah merasa dulu masa belajar dekat Indonesia, kena buasir. Allah Akbar, sakit perut. Rasa betul-betul macam nak terberak betul. Rasa betul-betul macam nak buang air besar. Bila sampai tandas tak boleh keluar. Aduh, hai. Masa tu umur baru 16-17 dah kena dah. Puncanya suka sangat makan pedas. Kan? Kalau dekat Indonesia dulu tuan-tuan, ada satu makanan nama dia bakwan. Kan? Bakwan tu dia macam sekodok lah, macam jemput-jemput. Dalamnya ada sayur, ada bawang, ada carrot. Kan? Jadi bila makan tu, sedap dia tu bukan cicah sos. Sedap dia tu makan dia dengan apa? Cili hijau yang pedas tu. Memang sedap. Makan cap. Yang nakal sikit pakai tangan kiri makan dia punya cili. Kita yang belajar agama, makan bakwan ambil pula cili. Dia sedap yang lain macam. Amalkan tak boleh nak berak tuan. Tak boleh nak buang air besar. Menitik darah. Dia tak tahu sampai keluar lagi usul, menitik darah dia. Sakitnya tuan-tuan. Itu sebab bersyukurnya kita tuan-tuan. Kalau Allah Ta'ala bagi kita kencing, bagi kita buang air besar tu, kira alhamdulillah lah. Dulu saya pernah mengadu dengan ustaz saya. Dulu kami masa belajar, saya ni macam banyak sangat kencing. Kadang-kadang sarapan pagi tu saya minum setengah cawan je. Tapi antara masuk kelas pukul 9 sampai pukul 11 tu nak pergi tandas. Saya ni malas nak pergi tandas, mengganggu katanya hafalan kan, pelajaran kita malas kita. Saya pun cakap dengan ustaz saya, "Ustaz, ada tak amalan ustaz yang boleh tahan kencing saya? Saya tak nak kencing lah." Ustaz saya marah saya, "Syukurlah kau boleh kencing. Banyak orang tak boleh kencing. Kencing aja." Kan? Aduh, Allah, betul tuan-tuan. Kita ni kalau boleh kencing, boleh buang air besar tu satu nikmat yang sangat besar. Tuan-tuan nak tahu nikmatnya sihat tu bila kita sakit. Tu sebab tuan-tuan rajin-rajinlah ziarah orang sakit. Ajak tu imam, ajak kawan-kawan dekat masjid. Kalau nampak macam lama tuan haji tak nampak dekat masjid, bawa jalan-jalan. Bila tengok orang sakit tu baru kita ada rasa keinsafan. Yang kita yang sihat ni nak jaga kesihatan, yang kita ni sihat ni rasa macam nak tolong orang yang susah. Kan? Sebab tuan-tuan, banyak orang dia kurang mensyukuri. Saya berpesan pada diri saya, sekurang-kurangnya ucaplah alhamdulillah. Bila keluar tandas tu apa dia tuan-tuan? Alhamdulillahilladzi azhaba annil adza wa afani. Kalau tuan-tuan renungkan terjemahan itu betul-betul, kita ni jadi hamba Allah yang bersyukur. Kalau lupa doa tadi tuan-tuan, sekurang-kurangnya ingat Melayunya sudahlah. Kalau Melayunya pun lupa tuan-tuan, sekurang-kurangnya ucap alhamdulillah lah. Tanda kita syukur pada Allah Ta'ala. Alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah, zat yang azhaba anil adza, menghilangkan daripada aku kesakitan. Adza tu kesakitan. Wa'afani, dan ampunilah aku, maafkanlah aku. Sakit tuan-tuan, tak boleh kencing, tak boleh berak. Kadang-kadang kita tengok orang tak boleh kencing, dia buat apa? Buat saluran kan, keluar paip.
ada beg pula. Allahu Akbar. Saya ada kuliah dekat Tasik Puteri tu, ada tuan haji tu kan, pakai beg. Pergi lagi masjid, sekarang dah sembuh dah tak ada beg dah, alhamdulillah. Allahu Akbar kan. Bersyukurlah kita pada Allah Ta'ala selagi mana Allah Ta'ala beri kita kesihatan. Okey, doa yang Nabi ajar ini, dan doa sebelum tidur, tadi dah diterangkan dah akan datang dua makhluk, iaitu siapa? Malaikat dan syaitan. Kalau malaikat, maka dia kata apa? Akhirilah pengakhiran harimu dengan berzikir. Kalau kita berzikir, maka syaitan akan jaga kita. Kalau kita tak berzikir, maka syaitan bergembira. Syaitan kata, welcome to my club. Kan? Syaitan kata, kau dah akhiri engkau punya hari dengan keburukan. Bila kita bangun je tak baca doa, tak ada apa-apa, syaitan pun dah bertepuk tangan dah. Mulakanlah harimu dengan keburukan. Apa doa yang Nabi ajar sebelum kita tidur? Bacalah doa ini. Alhamdulillahilladzi yumsikus samawati wal arda an tazula wa la in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'di innahu kana haliman ghafura. Alhamdulillahilladzi yumsikus samaa an taqa 'alal ardi illa bi idzni. Ni doanya lain sikit. Kan? Tapi tuan-tuan kalau tak hafal yang ni tuan-tuan ingat terjemahan dia pun dah okey dah. Kan? Ataupun tuan-tuan amalkanlah doa yang biasa tuan-tuan amalkan. Bismikallahumma ahya wa amut dan seterusnya. Tapi tak jadi masalah tuan-tuan. Pada malam ni apa kata kita try baca tu. Sekurang-kurangnya kita pernahlah baca apa yang Nabi ajar dalam hadis ni. Kita baca sama-sama ikut sama-sama. Pendek je. Taklah pendek sangat, panjang juga. Kan? Tapi tuan-tuan ikut je. Saya baca, tuan-tuan ikut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi yumsikus samawati wal ard an tazula wa la in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'di innahu kana haliman ghafura. Alhamdulillahilladzi yumsikus samaa an taqa'a 'alal ardi illa bi idzni. Kita baca dia punya terjemahan dia. Masya-Allah, terjemahan dia pun sangat bagus. Segala puji bagi Allah yang telah menahan langit dan bumi supaya jangan lenyap. Dan sungguh jika keduanya akan lenyap, tidak ada seorang pun yang dapat menahan keduanya selain Allah. Sesungguhnya dialah Allah Maha Penyantun lagi Maha Pengampun. Segala puji bagi Allah yang telah menahan langit agar tidak jatuh menimpa bumi kecuali dengan izinnya. Apa kelebihan orang yang baca doa ni tuan-tuan? Nabi bagi tahu, fa in waqa'a an saririhi famata dakhalal jannah. Nabi bersabda, bila seseorang itu baca doa ini, bila orang itu jatuh daripada pembaringannya dan dia meninggal dunia, maka dia akan masuk syurga. Dia akan masuk syurga. Kalau tuan-tuan nak ingat juga, ingat dia punya Melayu ni sajalah. Segala puji bagi Allah yang menahan langit dari bumi supaya jangan lenyap. Dan sungguh jika keduanya lenyap, tidak akan ada siapa pun yang dapat menahan keduanya selain Allah. Kemudian segala puji bagi Allah yang menahan langit agar tidak jatuh menimpa bumi kecuali dengan izinnya. Ini antara doa yang Nabi SAW ajarkan. Bila kita meninggal dalam tidur kita, insya-Allah meninggal kita dalam kebaikan. Ada satu hadis Nabi SAW yang lain, Nabi beritahu Rasulullah SAW pernah berpesan kepada Fatimah. Siapa Fatimah? Anak ke isteri? Anak Nabi SAW. Apa Nabi pesan pada Fatimah? Rasulullah SAW bersabda, janganlah engkau tidur sebelum mengerjakan 4 perkara. Janganlah engkau tidur sebelum mengerjakan 4 hal. Pertama, mengkhatamkan Al-Quran.
Wih, rasa berat betul. Janganlah tidur sebelum engkau mengkhatamkan Al-Quran. Kedua, menjadikan para nabi sebagai pemberi syafaat bagimu. Ketiga, meminta redha dari semua kaum muslimin. Keempat, melaksanakan haji dan umrah. Mendengar perkara tersebut, Fatimah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana mungkin aku melakukan semua itu sebelum tidur? Kan? Apa tadi? Kan? Mengkhatamkan Al-Quran. Macam tak mungkin Rasulullah, macam mana nak khatam Al-Quran sebelum tidur? Kedua, minta syafaat daripada semua Nabi. Macam mana nak buat? Yang ketiga, minta maaf ataupun memaafkan daripada seluruh kaum muslimin. Minta redha daripada seluruh kaum muslimin. Macam mana nak buat? Yang keempat, melaksanakan haji dan umrah. Macam mana nak tidur nak buat haji dan umrah? Fatimah pun tertanya-tanya. Tanyalah Rasulullah, macam mana aku nak melakukan semua tu sebelum tidur semua? Seraya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab sambil tersenyum. Nabi bersabda, bacalah surah Al-Ikhlas 3 kali sebelum tidur, kerana sama halnya dengan mengkhatamkan Al-Quran. Sebelum tidur baca berapa kali Al-Ikhlas? 3 kali. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baca 3 kali. Innaha ta'dilu thuluthul Quran. Kan? Kalau dalam hadis bagi tahu, membaca satu surah Al-Ikhlas bersamaan seperti 1/3 daripada Al-Quran. Okey. Kemudian Nabi bersabda, kemudian bacakanlah selawat untukku agar mendapat syafaat dariku dan para nabi sebelumku. Itu maksud dia. Sebelum tidur baca selawat banyak-banyak. Sekurang-kurangnya sekali ataupun banyak-banyak tak jadi masalah. Allahumma salli ala Muhammad. Nanti dekat hari akhirat nanti tak ada siapa boleh bagi syafaat. Semua orang minta syafaat pada Nabi Musa, Nabi Ibrahim, tapi akhirnya siapa yang boleh bagi syafaat? Nabi SAW. Itulah maksudnya Nabi suruh minta syafaat kepada seluruh para Nabi. Okey. Yang ketiga tadi, Nabi bersabda, lalu untuk mendapatkan redha orang Muslim, orang mukmin, maka hendaklah membaca istighfar untuk dirimu, istighfar untuk kedua orang tuamu dan seluruh kaum muslimin dan muslimat. Kan? Sebelum kita tidur tu istighfar. Istighfar astagfirullah, 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 ataupun istighfar yang panjang sikit, sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Sekurang-kurangnya istighfarlah banyak-banyak sebelum kita tidur. Niatkan untuk siapa? Untuk diri kita, untuk kedua orang tua kita, ustaz-ustaz kita dan seluruh kaum muslimin dan muslimat. Kemudian yang keempat tadi, sedangkan untuk menunaikan haji dan umrah, maka bacalah sebelum tidur tasbih Fatimah. Apa dia tasbih Fatimah? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. 4 perkara Nabi SAW ajar sebelum kita nak tidur. Baik. Banyak lagi sebenarnya kan amalan-amalan sebelum kita tidur. Ambil wudu, kan. Kalau boleh, kadang ada orang tanya juga, macam mana ambil wudu ustaz? Kan nanti kita pegang isteri kita juga. Tak kisah, pegang boleh pegang, bukan tak boleh pegang. Kita wudu tu untuk apa? Kita wudu bukan untuk solat. Kita wudu untuk tidur. Tidur pun, kalau kita tidur pun batal dah wudu kita. Tapi kita nakkan keberkatan wudu tu sebelum tidur. Memang tidur mesti kita pegang ni isteri kita. Kan? Memang mesti akan batal ni, tapi kita wudu tu bukan untuk sembahyang. Kita wudu tu untuk tidur. Jadi tak jadi masalah. Ambil saja wudu. Okey. Habis mengenai hadis mengenai sebelum tidur. Banyak lagi lah, insya-Allah dalam pertemuan akan datang nanti saya akan ceritakan lagi kelebihan orang yang amalan-amalan yang Nabi SAW ajarkan sebelum tidur. Baik, kita pergi ke hadis yang seterusnya.
Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahawasanya Nabi SAW bersabda, man ghada ilal masjidi, barang siapa yang berpagi-pagian pergi ke masjid. Ini kelebihan orang yang pergi ke masjid semata-mata untuk beribadah kepada Allah. Man ghada ilal masjidi, siapa yang pergi masjid pada pagi hari, aw raha, atau petang hari, a'addallahu lahu fil jannati, maka Allah Ta'ala akan menjanjikan untuknya di dalam syurga nuzula. Nuzula itu apa? Tempat persinggahan. Kullama ghada aw raha, setiap kali pagi dan setiap kali petang yang dia pergi ke masjid. Setiap kali pagi dan setiap kali petang yang pergi ke masjid. Maksudnya dua tempat persinggahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan sediakan di dalam syurga. Jadi kalau kita bayangkan syurga tu macam mana tuan-tuan? Syurga tu macam satu istana yang besar. Tapi kalau istana tu kalau tak ada tempat persinggahan di luar tu kan tak cantik. Kalau rumah-rumah orang kaya kan ada pondok untuk minum petang, ada pondok dekat tepi dia swimming pool. Begitulah maksudnya tempat persinggahan. Jadi orang yang pergi ke masjid setiap hari, pada pagi dan petang, tiap-tiap hari tu Allah Ta'ala akan binakan dia dua tempat persinggahan di dalam syurga. Banyaklah lagi tuan-tuan kelebihan dia. InsyaAllah kita akan sambung dalam pertemuan yang akan datang. Boleh tuan-tuan? Ini panjang ni dia punya. Ini mengenai apa kelebihan membina masjid lagi. InsyaAllah kita akan sambung dalam pertemuan yang akan datang. Ada 3 golongan manusia yang Allah Ta'ala akan beri jaminan. Kita akan sambung InsyaAllah mudah-mudahan tuan-tuan pertemuan kita yang singkat ni adalah sesuatu yang kita belajar dan dapat kita ingat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi peluang pada saya untuk amal, dan kita semua untuk amalkan. Doalah tuan-tuan pada Allah Ta'ala, mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi saya juga untuk beramal. Kita tutup majlis kita dengan bacaan tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa amalan mutaqabbala wa shifaan min kulli da'. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.